Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita diberi kelapangan masa sekali lagi untuk sama-sama menyambung kelas ataupun siri ceramah sirah Rasulullah SAW bersama Ustaz Salman. Tanpa membuang masa, kita teruskan bersama Ustaz Salman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyyin ummi wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyyin ummi wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Dalam kuliah yang lepas, kita telah bincangkan sebahagian daripada para sahabat yang keluar berhijrah dan mereka diuji. Antaranya Abu Salamah, yang apabila dia keluar berhijrah, isterinya ditahan. Lalu keluarga Abu Salamah rampas anak dia daripada isteri dia, sehinggalah lama isteri dia tertinggal di Mekah dan dia di Madinah. Begitu juga Suhaib radhiyallahu anhu. Apabila dia berhijrah, Quraisy telah menahan harta dia, dan akhirnya dia ambil keputusan untuk dia berhijrah ke Madinah, tinggalkan harta dia bersama dengan orang Quraisy di Mekah. Umar Al-Khattab juga kita telah bacakan. Apabila Umar berhijrah dengan Ayyash radhiyallahu anhuma, datang sekelompok daripada Quraisy berjumpa dengan Ayyash, tipu dia, cakap dengan dia mak dia tak boleh tidur, mak dia sakit, suruh dia balik. Lalu dia pun balik dan dia ditangkap oleh Quraisy dan dia disiksa di Mekah. Jadi begitulah yang berlaku kepada sebahagian besar daripada para sahabat. Mereka berhijrah dalam keadaan mereka menghadapi tekanan. Apabila mereka ditangkap oleh Quraisy, mereka disiksa. Dan Nabi SAW pada ketika itu, Nabi masih lagi tinggal di Mekah. Sebahagian ulama menyebutkan, dalam tempoh beberapa bulan, hampir kesemua sahabat telah berhijrah. Yang tinggal hanya beberapa orang sahaja di Mekah. Dan Quraisy, Quraisy ni dia ada satu parlimen dia sendiri, dia panggil Darun Nadwah. Jadi mereka berhimpun di Darun Nadwah. Mereka tahu yang ramai di kalangan orang Islam telah berhijrah. Ramai pembesar-pembesar Quraisy berkumpul pada tahun ke-13 selepas kenabian. Antaranya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Bakhtari, Utbah dengan Syaibah, Jubair bin Mut'im, ramai semua pembesar Quraisy berkumpul. Bila mereka berkumpul, mereka berbincang apa sepatutnya dibuat kepada Nabi SAW. Ada di kalangan mereka bagi cadangan, kita halau Muhammad keluar daripada Mekah. Tapi yang lain semua bantah. Sebab apa? Sebab mereka tahu bahawa Nabi SAW ada lidah yang kuat. Lisan Nabi memberi kesan kepada orang. Dan juga akhlak Nabi menarik ramai perhatian orang memasuk Islam. Lalu mereka kata pilihan ni tak boleh. Sebab kalau kita keluarkan Muhammad daripada Mekah, artinya pengikutnya akan datang lebih ramai dan boleh jadi satu hari nanti dia datang menuntut bela. Jadi cadangan ni tertolak. Ada yang bagi cadangan untuk ikat Nabi SAW, letak dia dalam rumah dan kunci rumah dia, sebagaimana mereka buat kepada ahli-ahli syair yang gila. Jadi, ikat Nabi, letak dalam rumah, kunci. Lalu mereka kata Muhammad akan mati sendiri apabila dia tak ada makanan. Mereka bincang-bincang. Akhirnya Quraisy kata cadangan ni pun tak boleh juga. Sebab sekarang Muhammad ada ramai pengikut. Pengikut dia di kalangan ahli Mekah
Pengikut dia di kalangan Ahli Madinah. Kalau kita kunci dia, boleh jadi semua pengikut dia akan datang dan menuntut bela. Jadi kita tak nak menghadapi peperangan. Sedangkan Arab Quraisy, hidup mereka penuh dengan peperangan. Abu Jahal, dia bagi cadangan pada ketika itu, memandangkan kalau kita lepaskan dia, orang ramai akan ikut dia. Kalau kita ikat dia, pengikut dia akan tuntut bela. Jadi Abu Jahal bagi cadangan, apa kata kalau semua kaum, semua kerabat-kerabat di Mekah hantar salah seorang daripada wakil keluarga mereka. Jadi semua kabilah-kabilah yang besar cadangkan satu nama. Dan setiap pemuda daripada kabilah ini, semua mereka bawa pedang masing-masing. Mereka pergi ke Muhammad, mereka pukul Muhammad. Qatla rajulin wahidin atau darba rajulin wahidin. Sebagaimana seorang lelaki memukul, mereka beramai-ramai pukul Muhammad. Jadi mereka selamat dua benda. Satu, Muhammad akan mati. Dan yang kedua, orang tak boleh tuntut bela. Sebab tak tahu siapa bunuh Muhammad. Ataupun ramai-ramai bunuh Muhammad. Mereka tak boleh berperang sesama sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang perbuatan Quraisy. Allah sebut dalam Quran, wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Allah cerita dalam Quran tentang perbincangan mereka di Darin Nadwah. Allah sebut, wa idh yamkuru bika alladhina kafaru. Ketika orang-orang kafir mereka berbincang untuk mengenakan kau, liyuthbituka, untuk tahan kau dalam rumah, au yaqtuluka, ataupun membunuh engkau, ataupun au yukhrijuka, ataupun mengeluarkan engkau daripada kampung halaman kau. Wa yamkurun, mereka merancang tipu daya. Wa yamkurullah, Allah merancang juga pembalasan terhadap tipu daya mereka. Wallahu khairul makirin, Allah sebaik-baik perancang. Tuan-tuan, sebelum kita sambung, sedikit cerita. Dalam Al-Quran, kalau kita baca, ada beberapa sifat yang bunyinya negatif, tetapi disandarkan kepada Allah. Contohnya macam ni, wa yamkurun wa yamkurullah. Mereka merancang tipu daya, Allah merancang ke atas mereka tipu daya. Wallahu khairul makirin, Allah sebaik-baik yang merancang tipu daya. Bunyi sifat ni macam negatif, tetapi pendirian Ahli Sunnah wal Jamaah, sifat-sifat yang lemah tidak disandarkan kepada Allah. Jadi maksudnya ini apa? Maksudnya pembalasan Allah ke atas mereka. Kan dalam ayat lain, mereka melupakan Allah fa'ansahum. Mereka lupakan Allah, Allah melupakan mereka. Ini maksudnya bukan sifat Allah pelupa, tapi maksudnya perbuatan melupakan mereka ataupun meninggalkan mereka. Ala kulli hal, mereka bersepakat untuk mengenalkan Nabi SAW. Dan Nabi SAW pada ketika mereka merancang untuk mengenalkan Rasulullah, ketika itu Nabi dapat perintah untuk berhijrah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sebelum tu Abu Bakar minta izin dengan Nabi untuk berhijrah. Sebab hijrah ni benda yang penting. Kalau tak hijrah, dianggap salah satu dosa besar. Jadi Abu Bakar minta izin. Nabi pesan kepada Abu Bakar, ala rislika ya Abu Bakar, tunggu dulu Abu Bakar. Jadi apabila Nabi suruh Abu Bakar tunggu, Abu Bakar pun tunggulah. Sehinggalah Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, satu hari pada waktu tengah hari, Nabi SAW datang ke rumah Abu Bakar. Nabi datang, Nabi nak jumpa Abu Bakar. Abu Bakar kata, Nabi kalau datang waktu tengah hari, mesti ada benda yang penting. Sebab Nabi jarang datang pada waktu itu. Lalu Nabi berjumpa dengan Abu Bakar. Nabi masuk. Kata Aisyah radhiyallahu anhu, apabila Nabi masuk, ramai keluarga Abu Bakar dalam rumah. Nabi kata, akhrij man indak. Wahai Abu Bakar, bawa keluar semua yang duduk dalam rumah kau. Maksudnya Nabi nak cakap rahsia antara Rasulullah dan Abu Bakar. Keluarkan semua. Kata Abu Bakar kepada Nabi SAW, innama hum ahluka. Ya Rasulullah, yang duduk dalam rumah ini keluarga engkau juga. Jadi Abu Bakar kata tak ada masalah, rahsia dalam rumah ni akan kekal dalam rumah ini. Dan Nabi SAW sebut kepada Abu Bakar, udhina li bil khuruj.
Ataupun udhina li fil khuruj, aku diberi kebenaran untuk keluar berhijrah. Abu Bakar tanya, as-suhbah ya Rasulullah, adakah aku ini akan menjadi pendamping kau wahai Rasulullah? Kata Nabi SAW, na'am. Nabi kata, betul, engkau akan jadi pendamping. Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia cerita hijrah Abu Bakar. Abu Bakar cuba untuk hijrah 2 kali. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari disebutkan, kali pertama apabila zaman awal Islam, bila sahabat ramai berhijrah ke Habsyah, kita cerita dahulu, Abu Bakar antara orang yang dia beribadat di Mekah secara terbuka, sehinggalah dia menghadapi tekanan Quraisy pukul dia dan sebagainya, dan dia keluar daripada Mekah menuju ke Habsyah. Bila Abu Bakar keluar, dia berjumpa dengan Ibnu Darinah, seorang pembesar Quraisy. Ibnu Darinah tanya Abu Bakar, kau nak ke mana? Abu Bakar kata, kaum aku ni menghalangku daripada beribadat kepada Allah, jadi aku nak keluar pergi ke Habsyah, sebagaimana orang-orang yang lemah yang lain pergi ke Habsyah. Ibnu Darinah kata kepada Abu Bakar, inna mithlaka la yakhruj wa la yukhraj. Wahai Abu Bakar, sesungguhnya orang yang seperti engkau tidak keluar daripada negerinya dan tidak dihalau daripada negerinya. Ini tak patut jadi. Taksibul ma'dum wa tasilur rahim wa tahmilul kal wa taqrid dhaif. Engkau tolong orang yang tak ada apa-apa, engkau hubungkan silaturahim, engkau muliakan tetamu, wa ta'inu ala nawaibil haq, engkau sampaikan hak kepada orang yang layak terima. Ibnu Darinah kata, tak boleh orang macam kau dihalau keluar. Lalu dia bawa Abu Bakar masuk semula ke Mekah. Masuk ke Mekah, Ibnu Darinah bawa Abu Bakar pergi ke Kaabah di depan orang ramai. Dia sebut, sesungguhnya Abu Bakar ini tahta zimmati, dia di bawah zimmah, di bawah jaminan aku. Sebab tu kita panggil kafir dhimmi, maksudnya kafir yang kita bagi jaminan keselamatan kepada dia. Jadi Ibnu Darinah kata, Abu Bakar di bawah jaminan aku. Quraisy kata kepada Ibnu Darinah, boleh, tapi satu syarat, kau biarkan dia beribadat dalam rumah kau. Jangan biarkan dia beribadat di luar, jangan bagi orang dengar suara dia. Sebab kami tak mau anak-anak kami dan isteri kami terkesan dengan agama dia. Ibnu Darinah kata, okey, tak apa. Jadi Abu Bakar duduk di rumah Ibnu Darinah. Dia beribadat. Lama-lama, daripada duduk dalam rumah, dia keluar rumah, dia buat masjid dekat dengan kawasan Ibnu Darinah, dan dia selalu baca Al-Quran. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia dikenali sebagai orang yang Aisyah kata, ya la yamliku nafsah wa la yamliku ainaih. Dia tak boleh nak kawal diri dia dan juga tak boleh nak kawal mata dia. Bila dia baca Al-Quran, dia mesti menangis. Jadi anak dan juga perempuan-perempuan Quraisy, bila mereka dengar Abu Bakar baca Al-Quran, mereka terkesan. Sebahagian daripada mereka tak masuk Islam, tapi mereka terkesan dengan Abu Bakar. Mereka datang, mereka dengar, setiap hari mereka datang dan dengar. Quraisy tak puas hati. Quraisy pergi jumpa dengan Ibnu Darinah. Quraisy kata, dulu kami bagi jaminan kepada engkau, biar Abu Bakar beribadat dalam rumah kau. Tapi sekarang dia beribadat di luar. Dia memberi kesan yang buruk kepada keluarga kami. Dia nama ketika itu membawa Islam ni dianggap benda yang buruk. Ini zaman awal, beberapa tahun-tahun awal hijrah. Sebelum tahun-tahun awal Nabi menerima risalah dan juga berdakwah secara terbuka. Ibnu Darinah pergi ke Abu Bakar. Ibnu Darinah kata, wahai Abu Bakar, aku bagi engkau 2 pilihan. Satu pilihan, engkau duduk beribadat dalam rumah engkau, aku bagi jaminan keselamatan. Tahta zimmati. Kau duduk dalam rumah, engkau beribadat, aku jaga engkau. Quraisy tak boleh kacau kau. Pilihan yang kedua, kalau engkau nak keluar beribadat di luar rumah engkau, seperti sekarang kau buat ni, di luar rumah kau baca Al-Quran, orang dengar, orang terkesan, engkau boleh buat, tetapi kembalikan jaminan aku. Tuan-tuan, di kalangan Quraisy, kita kena faham, zimmah ataupun jaminan ni benda cukup penting. Jaminan ni bila dibagi, tak boleh tarik balik. Dan jaminan ni orang jaga betul. Sebab tu kita cerita bila Nabi masuk, Abu Bakhtari bagi jaminan, siapa pun tak kacau Nabi. Jadi Ibnu Darinah kata kepada Abu Bakar, aku tak nak
kalau Quraisy bunuh engkau di bawah jaminan aku, nanti orang kata aku tak amanah. Aku janji nak jaga engkau, tapi aku biarkan Quraisy bunuh engkau. Jadi engkau pulangkan balik jaminan aku, kau buat apa engkau nak buat? Abu Bakar kata kepada Ibnu Darinah, aruddu laka jiwarika wa arda bi jiwarillah. Okeylah, kalau begitu Ibnu Darinah, aku kembalikan kepada engkau jaminan keselamatan kau, tempat yang kau bagi kepada aku pergi ke jaminan Allah Subhanahu wa taala. Itu kali pertama. Lepas tu lama Abu Bakar duduk di Mekah, sehinggalah Nabi SAW ajak Abu Bakar untuk berhijrah dengan Rasulullah. Jadi apa yang jadi selepas tu? Quraisy mereka dah bincang. Semua nak bawa pemuda-pemuda mereka untuk datang dan bunuh Nabi serentak. Pada ketika itu Allah Subhanahu wa taala izinkan Nabi untuk berhijrah. Dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan cerita yang panjang tentang hijrah Nabi, tetapi para ulama sebahagian mereka mengatakan kisah ini dhaif. Dalam riwayat Al-Bukhari kisahnya sedikit berbeza, tapi kita cerita dua-dualah untuk kita dapat manfaat. Dalam riwayat Ibnu Ishaq diceritakan Abu Bakar, Nabi SAW keluar dari rumah pada waktu malam. Jadi Nabi pesan kepada Ali radhiyallahu anhu, Nabi kata, nim ala firashi. Wahai Ali, engkau tidur di atas tempat tidurku. Apabila Nabi nak keluar, Nabi lihat semua pemuda-pemuda Quraisy duduk tunggu depan rumah Nabi. Sebab mereka tunggu siang, mereka bunuh Nabi. Itu plan mereka. Dan Nabi SAW pun, Nabi ambil tanah sedikit, Nabi baca, وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Kami jadikan di hadapan mereka dinding, di belakang mereka dinding, lalu mereka ini diseliputi mata mereka, sedangkan mereka tidak melihat. Lalu Nabi baling tanah. Apabila Nabi SAW baling, dalam riwayat Ibnu Ishaq diceritakan, debu yang Nabi baling ni jatuh di atas kepala setiap seorang daripada semua pemuda ni. Kabur pandangan mereka, sehingga Nabi keluar, tak ada seorang pun nampak. Tuan-tuan, ayat-ayat begini, satu hadisnya dhaif lah. Yang kedua, kalau hadisnya sahih sekalipun, ini dikira mukjizat. Ini mukjizat Nabi SAW. Bukan untuk kita buatlah. Sebab kalau kita tengok sirah para sahabat, mereka tak buat, mereka tak ulang. Abu Bakar tahu cerita ni, Ali tahu cerita ni, tapi mereka tak ulang. Banyak benda yang Nabi buat, para sahabat tahu itu hak Nabi dan mereka tak ulang. Kan Nabi letak pelepah tamar yang basah di atas kubur kan. Nabi kata, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir. Nabi kata, dua ahli kubur ni sedang diazab. Mereka bukan diazab sebab benda yang besar ni, mereka diazab sebab benda kecil-kecil je. Yang satunya yamshi bin namimah, dia jalan, dia pergi bawa cerita bagi orang bergaduh. Yang satu lagi la yastur min baulih, dia kencing tak basuh. Jadi Nabi kata dua orang ni diazab, Nabi letak. Para sahabat, sebahagian besar daripada mereka tak ulang. Sebab mereka tahu letak pelepah ni bagi ringan azab itu Nabi sahaja. Begitu juga dengan tahnik. Kita selalu kan, kita panggil orang alim untuk tahnik. Di zaman sahabat, kita lihat sirah, orang tak datang kepada Abu Bakar ataupun kepada Umar untuk tahnik. Walaupun Nabi tahnik. Apabila Nabi sampai di Madinah, anak yang mula-mula sekali lahir di kalangan muhajirin adalah Abdullah bin Zubair. Nabi tahnik Abdullah bin Zubair. Nabi gigit tamar yang basah, kemudian dimasukkan dalam mulut dia. Tapi para sahabat mereka tak bagi anak kepada orang lain untuk tahnik, melainkan Nabi. Sebab semua benda ini melibatkan kelebihan Nabi SAW. Kita kalau nak bagi kepada orang alim, nak kita suruh tahnik, bolehlah, tak ada masalah. Tetapi yang pentingnya, kelebihan utama itu pada Nabi. Ada orang ceramah kat Malaysia, mereka cerita kalau jumpa polis ke JPJ, kalau tak ada lesen, baca ayat ni, وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا. Itu tak masuk cerita. Yang pertama sebab hadisnya dhaif. Yang kedua sebab itu Nabi punya cerita, kita buat tak jadi. Ini cerita tentang Nabi SAW. Jadi Nabi pun keluar. Nabi keluar dengan
Nabi keluar menuju ke rumah Abu Bakar. Yang pemuda-pemuda Quraisy ni pada tunggulah. Tunggu bila siang nak bunuh Nabi. Mereka tunggu. Mungkin mereka tunggu Nabi keluar nanti, mereka nak bunuh Nabi. Tunggu, Nabi tak keluar. Sehinggalah orang datang kepada mereka. Orang tanya mereka, "Madza tantazirun?" Apa ni? Tunggu apa ni? Pemuda-pemuda tu kata, "Kami tunggu Muhammad. Kami tunggu untuk membunuh Muhammad." Orang kata kepada mereka, "Khabtum wa khasartum. Qad wallahi marrabikum." Orang yang jumpa mereka, orang kata, "Telah rugilah kamu. Demi Allah, Muhammad telah lalu meninggalkan kamu." Pemuda-pemuda Quraisy kata, "Tak, kami tunggu dari malam. Tak ada, Muhammad tak lalu pun." Orang ni kata, "Tak, Muhammad dah lalu dan melepasi kamu. Tak ada Muhammad dalam rumah." Jadi pemuda Quraisy yang nak bunuh Muhammad masuklah rumah. Mereka tengok yang tengah tidur di atas firash ataupun tilam Nabi SAW adalah Ali radhiyallahu anhu. Mereka tanya Ali. Ali masa tu budak-budak lagi kecil lagi. Muhammad dengan Ali pun buat tak tahu menabi. Jadi selamatlah. Nabi dah keluar. Takkan mereka nak bunuh Ali, tak ada faedah pun. Dia kecil. Jadi keluarlah Nabi SAW daripada rumah menuju ke rumah Abu Bakar. Nabi dan Abu Bakar, daripada rumah Abu Bakar, dalam riwayat Bukhari diceritakan pada waktu siang Nabi dan Abu Bakar, ada beberapa orang yang tolong. Dan ketika itu Asma bintu Abu Bakar. Asma siapkan makanan. Dia panggil safar, makanan untuk orang bawa pergi musafir. Dalam sebahagian riwayat disebutkan Asma bawa makanan pergi ke Gua Thur. Tapi dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan Asma sediakan makanan sebelum Nabi dan Abu Bakar keluar. Dia bawa makanan diikat tali untuk digalas. Sehingga tali ada satu je. Makanan untuk 2 orang, tak cukup lagi satu tali. Asma tanya kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Tali tak cukup ni, nak bagi macam mana?" Abu Bakar kata, "Ambillah tali pinggang dia." Dia pakaian Arab dulu macam pakaian orang Nani juga lah. Dia ada tali ikat kat belakang buat bunga apa kan, pakaian perempuan. Jadi dia potong setengah daripada tali dia tu, dia buat tali angkat makanan bagi kepada Abu Bakar dan Nabi SAW. Sebab itu Asma radhiyallahu anha dikenali sebagai Dhatu Nitaqain, perempuan yang memiliki 2 tali pinggang. Sebab dia telah korbankan tali dia tu untuk Nabi dan juga Abu Bakar. Jadi mereka keluar. Quraisy ketika tu mereka buat checkpoint, jaga sekeliling Mekah, tak boleh keluar dari Mekah. Mekah ni senang sebab dia wadi, keliling dia bukit, jalan keluar tak banyak. Jadi mereka tutup semua jalan keluar daripada Mekah, memastikan Nabi tak keluar. Dan mereka tahu Muhammad kalau dia keluar mesti dia pergi ke Madinah. Apa Nabi buat? Untuk mengelirukan Quraisy, Nabi jalan tak menuju ke Madinah. Nabi jalan ke bawah menuju ke Syam. Nabi pergi ke Gua Thur. Gua Thur bukan arah Madinah, arah Syam. Nabi turun ke bawah. Dan Nabi duduk di Gua Thur. Ketika itu Gua Thur ni satu bukit yang jarang orang lalu. Dia di atas puncak bukit, satu gua. Nabi naik, bukit berbatu, Nabi naik, Nabi duduk di atas dengan Abu Bakar. Dalam riwayat disebutkan bila Nabi sampai atas bukit sebelum masuk gua, Abu Bakar radhiyallahu anhu sebut kepada Nabi SAW, "Wallahi la tadkhuluhu hatta adkhulahu qablak." Abu Bakar kata, "Demi Allah wahai Rasulullah, engkau jangan masuk dalam gua ni melainkan bagi aku masuk dahulu." Sebab Abu Bakar memikirkan kepentingan keselamatan Nabi SAW. Kalau dalam gua tu ada bahaya, gua memang tempat tinggal ular lah, dia tak nak duduk luar, panas dan sebagainya, dia sembunyi dalam gua. Jadi Abu Bakar fikir, kalau kena, aku kena dahulu. Apabila dia masuk dalam gua, dia tengok keliling gua tu banyak ada lubang dan sebagainya. Abu Bakar koyak kain dia. Koyak kain dia, tutup satu lubang, sehingga tinggal sedikit je kain dia. Ada lagi 2 lubang belum tutup. Lalu Abu Bakar dengan 2 kaki dia ditutup lubang tu. Nabi SAW masuk, Abu Bakar tutup lubang dengan kaki dia. Nabi masuk dan Nabi tidur di atas paha ataupun di atas Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bila Nabi tidur, Abu Bakar dia dipatuk di kaki dia. Ini riwayat cerita yang sahih, selalu kita dengar. Bila Abu Bakar dipatuk, dia diam. Walaupun dia sakit, dia dipatuk.
Tetapi tidur Nabi SAW lagi penting daripada kesakitan dia. Subhanallah. Sikap para sahabat, bukan kata sakit compare dengan sakit, bukan tidur compare dengan tidur, bukan penat compare dengan penat, tapi tidur Nabi lebih penting daripada kesakitan dia, lebih penting daripada dia mungkin kehilangan nyawa. Abu Bakar biarkan, dia diam. Kaki dia kena patuk, dia sakit. Memandangkan Nabi tengah tidur atas dia, dia tak gerak, dia diam. Sebab nak pastikan Nabi selesa. Sehingga air mata dia jatuh di atas Nabi SAW. Nabi tanya kepada Abu Bakar, "Madza bika?" Apa yang jadi kepada kau? Abu Bakar kata, "Ludir tu, aku dipatuk." Lalu Nabi SAW minta kaki dia. Nabi ludah di atas kaki dia, hilang kesan patukan, hilang kesan sakit. Sebahagian riwayat menyebutkan ketika Abu Bakar tua sebelum dia meninggal dunia, dia sakit 15 hari lama. Ketika itu kesan bisa itu datang balik ke dia. Di ketika itu dia mula rasa sakit semula dan dia meninggal dunia sebab kesakitan itu. Tetapi ketika dia duduk dalam gua dengan Nabi SAW, dia diamkan diri. Dan duduk mereka dalam gua, antara yang menolong mereka adalah Amir bin Fuhairah dan Abdullah bin Abi Bakar. Abdullah bin Abu Bakar, anak kepada Abu Bakar, dia muda. Dalam riwayat disebutkan dia orang yang cerdik. Setiap siang dia pergi duduk dengan Quraisy, dia pergi cari cerita Quraisy. Apa mereka cerita, apa plan mereka, dia duduk dengan Quraisy. Waktu malam, Abdullah bin Abi Bakar datang ke gua bagi taklimat kepada Nabi dan Abu Bakar. Ini perancangan Quraisy, ini tempat yang mereka nak pergi, ini tempat yang mereka nak cari kamu. Dan Amir bin Fuhairah, ni pengembala kambing, hamba budak Abu Bakar. Nabi tak bagi panggil hamba, dia panggil fata, pemuda. Ataupun perempuan ni dipanggil gadis. Jadi mereka tak dipanggil hamba. Tapi konsepnya itulah. Amir bin Fuhairah, dia bekerja kepada Abu Bakar, dia bawa kambing. Jadi waktu malam dia datang ke Nabi dan juga Abu Bakar, bawa kambing, mereka perah susu dan mereka minum di gua tu. Waktu siang dia jalan. Apabila Abdullah bin Abu Bakar datang waktu malam, lepas jalan, dia bawa kambing dia, rosakkan bekas tapak kaki. Jadi bila Quraisy datang, Quraisy tak tahu Abdullah bin Abu Bakar datang. Sebab tak ada berkesan tapak kaki, kambing dah lalu di situ. Apabila Abdullah bin Abu Bakar balik, dia bawa kambing dia, mengembala kambing di situ. Sehinggalah mereka pun tak tahu bahawa Nabi SAW duduk bersama dengan Abu Bakar di Gua Thur. Tapi mereka cari jugalah, sehingga dalam juga riwayat sahih disebutkan pernah satu ketika bila Nabi duduk dengan Abu Bakar, Nabi duduk diam. Quraisy sampai ke atas gua, mereka cari-cari. Abu Bakar ketika itu dia tunduk. Mereka di luar pintu gua nampak tapak kaki mereka. Kata Abu Bakar kepada Nabi SAW, "Ya Nabi Allah, law anna ba'dahum taqta'a basarahu ra'ana." Abu Bakar kata, "Wahai Rasulullah, kalaulah salah seorang daripada mereka tunduk sikit ya, mereka nampak kita. Kita duduk dalam gua, kita boleh nampak kaki mereka, mereka tak nampak kita, kita lebih rendah. Kalau ada orang tunduk, dia mesti nampak kita." Kata Nabi SAW, "Ma dhannuka ya Abu Bakrin bil ithnain Allahu thalithuhuma." Wahai Abu Bakar, apa pandangan kau kalau ada dua orang, mereka duduk di satu tempat, tapi mereka bukan dua orang, Allah adalah yang ketiga. Jadi Nabi nak tunjukkan kepada Abu Bakar, kita dipelihara oleh Allah. Allah takkan mengecewakan kita, kita duduk di sini. Benda yang sama jadi juga ketika perang Badar. Kali ini Nabi pesan kepada Abu Bakar, "Abu Bakar, sabar. Kita bukan berdua, Allah bersama dengan kita, Allah tolong kita." Dalam perang Badar sama juga. Nabi berdoa bersungguh-sungguh. Nabi doa minta, "Ya Allah, kalaulah kami mati, tak ada orang dah nak sembah Engkau. Kami ni je yang ada." Nabi doa bersungguh-sungguh sehingga Nabi angkat tangan. Dalam riwayat disebutkan nampak ketiak Nabi. Nabi doa. Para sahabat tidur pada ketika itu waktu malam. Abu Bakar radhiyallahu anhu datang kepada Nabi SAW. Peristiwa yang sama. Abu Bakar pula ingatkan Nabi, "Ya Rasulullah, Allah takkan mensia-siakan doa kau." Jadi ini skrip yang sama. Nabi sebut kepada Abu Bakar di Gua Thur ketika perang Badar.
Abu Bakar pula bercakap kepada Nabi SAW, Allah tidak mengecewakan kita. Jadi itu berlaku di Gua Thur. Mereka duduk beberapa hari, sehinggalah lama mereka duduk. Abu Bakar upah Abdullah bin Uraiqid. Abdullah bin Uraiqid, dia ni bukan orang Islam, tapi dia dipercayai. Kita kena tahu dalam sejarah, ramai orang bukan Islam, sebagaimana kita cerita dahulu, mereka tolong Nabi. Amanah dan juga agama, dua benda yang belum tentu berhimpun bersama. Ada orang dia ada agama, tapi dia tak ada amanah. Zaman Nabi semua sahabat dipercayai, tetapi berlaku juga cerita sahabat membocorkan rahsia kepada Quraisy Mekah ketika nak perang dan sebagainya. Mereka bukan khianat, ada kepentingan lain, mungkin dia nak suruh Quraisy jaga keluarga dia dan sebagainya. Itu berlaku. Begitu juga orang kafir, sebahagian daripada mereka amanah ada pada mereka. Jadi Abdullah ibnu Uraiqid, dia orang kafir, tetapi Abu Bakar percaya dia dan Nabi SAW percaya dia. Dia bawa 2 unta Abu Bakar. Abu Bakar bagi dia 2 unta, Abu Bakar bayar dia upah. Abu Bakar sebut kepada dia, selepas 3 hari datang jumpa kami di Gua Thur, bawa kami jalan pergi ke Madinah. Abdullah ibnu Uraiqid, dia ni pakar navigation. Zaman tu tak ada GPS lah. Jalan padang pasir ni dia pakar. Dia tahu kalau jalan ni tak boleh lalu, jalan lagi satu. Dia tahu jalan ni jalan saudagar lalu, jalan ni tak ada orang lalu, kosong. Jalan ni jalan binatang puas je. Dia pakar. Lalu dia datang, dia bawa 2 unta. 2 unta Abu Bakar. Abu Bakar ambil unta dia. Dalam riwayat Ibn Ishaq. Dalam riwayat Al-Bukhari, peristiwa bahagi unta ni berlaku di rumah Abu Bakar. Abu Bakar kata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ambillah salah satu daripada unta." Ketika dia nak suruh Nabi ambil, kita nak tengok satu lagi sifat Abu Bakar. Kita kalau travel kan, ataupun kita pergi mana-mana, ada 2 pilihan. Kita nak tolong orang, kita akan keselesaan tu kita letak kat diri kita. Kan kalau benda-benda biasalah, ada 2 benda pada kita. Satu benda lebih selesa, lebih sedap, kita simpan kat kita. Yang kurang selesa ni, kita bagi dekat orang. Motor sama juga, nak pergi travel, touring bike dengan sport bike, kita pakai touring bike sebab selesa. Sport bike kena tunduk, jadi kalau kita nak bagi pinjam kat orang, kita bagi sport bike. Hang tunduk, hang sakit pinggang, lantak pinggang hang. Aku selesa. Itu konsep dia. Tetapi Abu Bakar bila dia ada 2 unta, dia ambil unta dia yang paling cergas, dia dekatkan dengan Nabi. Dia kata kat Nabi, pilih salah satu. Unta dia yang kurus sikit ni, yang tak berapa kuat, jauh daripada Nabi SAW. Nabi kata, aku tak nak. Tapi Nabi kata, bistaman. Kalau nak bagi, aku bayar harga dia. Abu Bakar tak nak ambil duit. Nabi kata, Nabi nak bayar juga. Berapa harga dia beli, Nabi bayar kepada Abu Bakar. Semua orang berkorban. Abu Bakar banyak korban kepada agama. Ini kita kena lihat sikap Nabi SAW. Apabila Abu Bakar merdekakan Bilal dan sebagainya, Nabi tak halang, dia boleh merdekakan. Tetapi nak tolong Nabi sendiri, Nabi tak boleh. Untuk diri aku sendiri, aku cari sendiri. Unta ni nak bagi kat aku bayar kepada engkau. Tetapi nak korban untuk agama, kau korban untuk agama. Ini 2 benda yang berbeza. Ini dakwah Nabi SAW. Kadang-kadang orang bagi hadiah, Nabi terima. Benda tu bernilai betul. Unta ni ketika nak safar, betul-betul bernilai. Nabi kata, aku tak ambil, melainkan dengan harga. Nanti kita kalau sempat kita cerita hari ni. Di Madinah juga sama. Orang offer tanah kat Nabi, Nabi kata, tak, aku bayar. Ramai pendakwah pada hari ini, subhanallah, kepentingan mereka ini diletakkan di depan. Bukan mereka, kita lah sama-sama. Kita letakkan kepentingan kita di depan. Tetapi Nabi memberi gambaran kepada para sahabat, ada beza. Kepentingan agama dengan kepentingan aku, 2 benda yang berbeza. Dan Nabi pun ambil daripada salah satu daripada unta Abu Bakar dan mereka berjalan. Macam mana mereka berjalan? Daripada Gua Thur, kalau jalan straight masuk Mekah balik, itu nama dia cari penyakit. Dah keluar pergi masuk balik. Nabi berjalan pergi ke sahil, ke tepi pantai. Tuan-tuan semua pernah pergi umrah kan, jadi kita dah boleh nampak gambaran jalan pantai Laut Merah. Nabi pergi ke pantai. Orang yang berjalan daripada Mekah ke Madinah, mereka tak lalu jalan pantai, sebab jalan pantai tak ada perkampungan dan air tak ada. Air banyaklah, air laut, tapi orang bukan buat minum air laut.
Jadi orang tak lalu jalan tu. Jadi Abdullah ibn Uraiqid dia tahu. Lalu dia bawa Nabi SAW dan Abu Bakar daripada Gua Thur pergi ke hujung. Dan bila sampai di sahil, naik ke atas menuju ke Madinah. Jadi mereka pun berjalan-jalan. Banyaklah peristiwa yang disebut dalam sirah yang berlaku ketika mereka berjalan. Antaranya ada orang tahan mereka. Abu Bakar tua sikit daripada Nabi SAW. Nampak tua. Nabi lebih muda daripada Abu Bakar. Orang tahan. Orang tanya Abu Bakar, kau jalan dengan siapa ni? Dia orang tak kenal. Orang di luar dengar cerita Quraisy. Quraisy tengah cari 2 orang pelarian yang lari daripada Mekah nak pergi ke Madinah. Jadi Abu Bakar dan juga Nabi jalan-jalan jumpa orang. Orang tanya kepada Abu Bakar, siapa yang kau jalan dengan kau ni? Abu Bakar ni tua lah, lebih tua daripada Nabi. Kata Abu Bakar, dia disebut kepada orang tu, hadar rajul yahdini tariq. Yang ada dengan aku ni, dia nak tunjuk jalan dekat aku. Nabi ya. Nabi tak tahu apa, Nabi dia tunjuk jalan pula. Jadi Nabi pun tak tahu. Abu Bakar kata, oh, dia ni nak tunjuk jalan dekat aku. Sebab Nabi muda, Abu Bakar tua. Jadi orang tu dia dengar-dengar, dia faham apa? Oh, Abu Bakar ni orang tua, tak tahu jalan. Jadi Nabi ni muda, dia nak tunjuk jalan kepada Abu Bakar. Ini namanya hiyal, helah. Abu Bakar tak menipu. Maksudnya Nabi menunjukkan kepada aku jalan yang benar. Tapi orang yang dengar tu, dia faham pemuda ni tunjuk kat Abu Bakar jalan nak pergi ke laut lah. Jadi maksudnya lain, yang difahami lain. Cerita tu berkaitan dengan ini, berkaitan sikit cerita luar sikit. Orang menilai berdasarkan apa yang orang lihat. Orang lihat Abu Bakar, orang lihat nampak macam tua, nampak macam sebagai seorang syekh. Nabi nampak muda. Jadi Abu Bakar boleh buat trik nak lepas. Begitu juga bila sampai di Madinah. Sampai di Madinah, bila Nabi masuk Madinah, Nabi Abu Bakar berdiri, Nabi duduk. Nabi duduk buat tak tahu. Abu Bakar lebih tua. Orang datang, orang semua, orang Ansar yang tak pernah kenal, mereka datang salam dengan Abu Bakar. Salam dengan dia, ucap tahniah dengan dia, peluk dia. Nabi duduk buat tak tahu. Sehinggalah bila matahari jatuh sikit, dekat nak kena Nabi. Cahaya matahari sampai ke Nabi. Lalu Abu Bakar beralih, dia lindung cahaya tu daripada kena Nabi SAW. Bila dia beralih, baru orang Madinah, orang Islam di Madinah tahu, oh rupanya yang mereka salam tu bukan Nabi. Yang mereka salam tu Abu Bakar. Yang duduk rehat ni Nabi SAW. Saya kalau pergi kuliah kat Penang, cerita hasil. Biasa saya pergi dengan bapak saya pergi kuliah. Kita naik motor 2 orang. Bapak saya orang tua. Memang orang tua lah, takkan jumpa saya muda. Bapak saya orang tua. Dia pakai kepiah dan jambang dia panjang. Saya muda lah, saya pakai je ni kan. Jambang pun tak panjang. Bukan potong, jambang pun tak naik. Buat macam mana? Jambang pun tak panjang, dia tak pakai kepiah. Jadi kalau kita sampai tempat-tempat baru, orang semua salam dengan dia lah. Orang ingat dia ustaz lah biasanya. Sebab dia pakai kepiah, jambang panjang. Salam-salam. Sehingga datang waktu ceramah, baru kita pergi ceramah. Itu biasalah. Jadi mungkin situasinya macam tu juga. Orang ingat Abu Bakar ni orang tua. Nabi ni muda. Nabi ni bukan Nabi, Abu Bakar tu Nabi. Jadi berjalanlah mereka. Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik, dia masuk Islam, kalau tak silap saya, masa Umrah Ji'ranah. Lambat lah, tahun ke-8 Hijrah baru dia masuk Islam, lambat. Ketika ini, dia duduk di Mekah. Suraqah kata, Nabi dan Abu Bakar keluar, tak ada siapa pun tahu, melainkan aku je tahu. Ketika tu dia belum Islam ni. Dia kata datang seorang hamba dia, beritahu kat dia, ada 2 orang lelaki tengah duduk dekat sahil, jalan tepi pantai. Mereka duduk dalam kumpulan keluarga dia ramai-ramai. Suraqah kata, oh itu bukan Nabi. Sebab dia punya fikir, aku boleh tangkap Nabi dan Abu Bakar, ambil ganjaran daripada Quraisy. Kalau semua orang tahu, aku tak dapat ganjaran. Jadi biar semua tak tahu. Hamba dia beritahu dalam majlis, dia kata dah, itu aku kenal 2 orang tu bukan Nabi, bukan Abu Bakar. Kemudian Suraqah pun dia pergi balik, tinggalkan grup dia, dia bawa mata panah dia, dia pergi sembunyi-sembunyi, naik unta dia, dia pergi ikut tempat Nabi. Dulu jalan ni senang nak tahu sebab bekas tepak kaki unta ada. Dia ikut. Masa dia nak jalan, dia kita kata al-azlam kan, yastaqsimu nabil azlam. Kan budaya Arab kita sebut dulu, cara mereka tenun nasib, dia cabut salah satu daripada mata panah. Kalau keluar mata panah sial, dia tinggal. Kalau keluar mata panah yang bagus, dia teruskan. Jadi Suraqah bin Malik,
Dia tarik tu mata panah. Tarik keluar tu yang sial. Maksudnya jangan teruskan, benda ni tak bagus. Dia kata, sial pun sial lah, duit punya pasal. Dia letak balik panah tu, dia jalan. Ikut nak cari Nabi. Sampai dekat dengan Nabi, unta dia duduk. Unta dia duduk. Dia kata, ni ada benda tak kena. Dia cabut satu lagi. Undi cabut. Cabut sekali lagi, keluar juga yang sial tu. Ini berdua kali dah. Suraqah kata, sekali lagi, sial pun sial lah, duit punya pasal, simpan balik mata panah. Dia bangun, dia pergi. Apabila Suraqah bin Malik pergi dekat dengan Nabi dan Abu Bakar, Suraqah kata, aku boleh dengar Nabi membaca Al-Quran. Dan Nabi SAW, Rasulullah dia jalan, dia tak tengok belakang dah. Abu Bakar dia tengok kiri, kanan, depan, belakang, nak pastikan Nabi selamat. Suraqah kata, tiba-tiba datang debu kepada dia, ribut pasir datang serang. Lalu Suraqah kata, ini tak lain tak bukan, dia ni Nabi dan ada alamat. Dalam sebahagian riwayat disebutkan Abu Bakar bagi tahu Nabi, Rasulullah, ada orang yang kejar kita. Nabi kata, Allahumma akfina bima syi'ta. Ya Allah, dengan cara apa engkau nak pun selamatkan kami. Lalu Suraqah bin Malik dia diserang dengan ribut pasir, dia berhenti. Dia datang kepada Nabi SAW, dia cerita, aku datang ni, aku nak ambil duit, aku nak tangkap kamu balik ke Quraisy. Tapi nampak gaya macam tak dapat aku nak tangkap kamu, jadi aku berhentikan niat aku. Suraqah kata, bagi kat aku jaminan keselamatan. Nabi bagi Amir bin Fuhairah, dia kata tulis surat. Tulis jaminan keselamatan, Nabi bagi kepada Suraqah bin Malik. Dia pun simpan, dia balik. Bila dia guna surat ni, ketika Ji'ranah. Ketika Nabi pergi Umrah Ji'ranah, dia bawa balik surat recommendation Nabi. Ingat lagi belum kau tulis surat kat aku? Dia kata ingat. Ketika tu dia masuk Islam. Jadi itu cerita Suraqah bin Malik. Nabi jumpa dengan Ummu Ma'bad Al-Khuzai dan sebagainya. Ramai orang yang Nabi jumpa. Beberapa peristiwa ketika Nabi jalan, Nabi jumpa dengan rombongan Zubair, orang Islam yang pergi berniaga di Syam dan sebagainya. Nabi jumpa Zubair dalam perjalanan, jumpa Nabi dan Abu Bakar. Dia bagi baju putih kepada Nabi SAW dan juga Abu Bakar Siddiq. Jadi Nabi pun berjalan beberapa hari sehinggalah Nabi sampai di Madinah. Apabila Nabi sampai di Madinah, sebelum masuk Madinah, Nabi berhenti di Quba. Lalu Nabi dirikan masjid di Quba bersama dengan para sahabat. Itu masjid pertama yang didirikan ketika Nabi duduk di Quba. Di Madinah, apabila orang semua tahu yang Nabi tengah nak berhijrah, zaman tu tuan-tuan kena faham, orang Madinah yang kenal Nabi sikit je. 70 orang yang datang yang kenal Nabi, orang ni tak kenal. Mereka tak tahu, mereka hanya dengar cerita Nabi Muhammad ni, ciri dia macam ni, sifat dia begini, perangai dia begini. Tapi ramai dah masuk Islam. Jadi mereka ni nak jumpa Nabi, dia seronok. Macam mana Muhammad ni nak tengok Muhammad? Sehingga tiap-tiap hari mereka pergi ke Harratain. Kita cerita tak tahu. Harratain ni tempat berbatu yang hitam sebelum masuk ke Madinah. Jadi orang tengok, orang tahu. Penduduk Madinah mereka pergi ke situ tunggu bila Nabi Muhammad nak sampai. Bila petang sikit, mereka balik. Sampailah akhirnya mereka tak jumpa. Orang Yahudi yang jumpa. Jadi orang Islam dah balik, ada Yahudi yang pergi. Dia nampak dua orang datang, dia tahu itu Nabi SAW. Dalam riwayat Bukhari diceritakan, Yahudi ni balik, dia pergi jerit kat tengah Madinah. Ya ma'syaral Arab, hadha jaddukumul ladzi tantaziruna. Wahai orang Arab, ini dia datuk kamu yang kamu duduk tunggu. Dia nak beli lah, ni datuk kamu yang kamu duduk tunggu. Jadi keluarlah semua orang menyambut Nabi SAW. Apabila mereka keluar, mereka bersalam dengan Nabi. Seperti tersebut tadilah, mula-mula mereka ingat Abu Bakar tu Nabi. Mereka taat setia dengan Nabi, sambut kedatangan Nabi, ucap selamat datang kepada Nabi. Dan mereka ini adalah maula. Allah sebut dalam Quran, fa inna Allah huwa maulahu wa Jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika dhahira. Sesungguhnya Allah, para malaikat dan orang-orang yang saleh adalah wali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila sampai di Madinah, Nabi duduk di Bani Amru ibn Auf. Itu tempat pertama yang Nabi duduk. Di Bani Amru bin Auf, lama juga Nabi duduk. Dalam riwayat disebutkan beberapa hari. Muhajirin yang datang, tak ada adik-beradik, tak ada rumah, tak ada harta. Jadi yang ada tumpang je lah. Nabi tumpang di Bani Amru bin Auf. Nabi duduk lama di situ.
Kemudian dibinakan Masjid Quba dan Nabi tinggal di situ lama, beberapa hari, dan sebagai riwayat 10 hari. Kemudian Nabi masuk ke Madinah. Apabila Nabi masuk ke Madinah, dalam sebahagian riwayat disebutkan 4 hari Nabi tinggal, kemudian Nabi masuk. Jadi bila Nabi masuk, perempuan-perempuan dan ramai orang yang duduk di Madinah, ketika itu mereka sambut lagi kedatangan Nabi. Sebab itu kita dengar dalam sebahagian riwayat disebutkan mereka bacakan kasidah Arab. Asyraqal badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'i. Mereka berseronok, lalu mereka alunkan bacaan tu. Asyraqal badru alaina, telah terbitlah bulan ke atas kami. Min thaniyatil wada'i, daripada thaniyatil wada'. Thaniyatil wada' ni tempat orang masuk lah, macam immigration Madinah lah, pintu masuk ke Madinah. Wajaba syukru alaina, kerana itu wajiblah kami bersyukur. Da'i yang datang dari menyeru ke jalan Allah. Ayyuhal mab'utsu fina, wahai Nabi yang diutuskan ke atas kami. Ji'ta bil amril muta'i, engkau datang membawakan urusan yang ditaati. Jadi dalam kasidah mereka ni, mereka sebut kami taat kepada Nabi SAW. Apabila Nabi sampai, semua orang ketika Nabi sampai nak offer rumah kepada Nabi, sebab ini kemuliaan mereka. Nabi berhenti sekejap di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari ni dia kata, hadza ad-daru dari wal babu babi. Dia kata, rumah ni rumah aku, pintu ini pintu aku, Nabi boleh tinggal. Kalau Nabi nak, Nabi tinggal. Setiap kali Nabi berjalan, rumah orang Madinah, semua orang offer. Nabi nak duduk di sini, Nabi nak duduk di sini, Nabi jalan. Bila Nabi duduk di rumah Abu Ayyub, datang Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam, dia dulunya Yahudi, dan bukan sebarang Yahudi. Abdullah bin Salam, Yahudi yang pakar ahli kitab. Dia masuk Islam diam-diam. Dia datang ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Dia beritahu, mana Muhammad? Ini Nabi Muhammad. Dia pun perkenalkan diri dia. Wahai Nabi, aku ini Quraisy, mereka semua tahu aku. Yahudi kenal aku. Sayyiduhum wa ibnu sayyidihim wa a'lamuhum wa ibnu a'lamihim. Dia kata, wahai Rasulullah, engkau tanya kepada Yahudi, semua orang tahu. Aku adalah tuan mereka, aku adalah anak kepada tuan mereka. Aku adalah orang yang paling bijak di kalangan mereka, aku adalah anak kepada orang yang paling bijak di kalangan mereka. Abdullah bin Salam kata, wahai Muhammad, aku menerima engkau, aku masuk Islam. Tapi aku tak beritahu kepada Yahudi. Jadi engkau boleh tanya kepada Yahudi siapa orang paling hebat. Kemudian kalau mereka menerima Islam, kalau mereka mengaku aku orang paling hebat, engkau beritahu kepada masuk Islam. Lalu Nabi kata, okey. Nabi kumpulkan Yahudi. Nabi panggil Yahudi, dia utuskan orang datang ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Bila Yahudi datang, Nabi sebut, kamu dah tahu aku ni adalah Nabi. Kita dah cerita dahulu kan, Yahudi bergaduh dengan orang Madinah. Mereka bergaduh siapa akan jadi Nabi. Jadi orang Yahudi selalu mengejek orang Madinah. Nanti akan datang Nabi, kami akan bersatu dengan Nabi, kami akan perang dengan kamu. Sebab itu, sebelum perjanjian Aqabah dulu, apabila orang Islam pergi ke Mekah daripada Madinah ni, orang di Madinah pergi ke Mekah, mereka dengar orang Mekah kata, ada seorang lelaki gila nama Muhammad, dia mengaku Nabi. Orang semua lari, tapi orang Madinah muka seronok. Kami nak kena cari juga, sebab ini menunjukkan kami di atas Yahudi. Kalau Nabi ni jadi geng kami, habis Yahudi. Sebab Yahudi duk bangga sangat, Nabi akan datang bersama mereka. Sekarang Nabi bersama dengan kami. Jadi niat asal orang Madinah, tak apalah dia ni Nabi betul ke, Nabi palsu ke. Kalau Nabi palsu, kita tinggalkan dia. Tapi kalau Nabi betul, artinya kita dah menang moral dengan Yahudi. Kemenangan pertama. Jadi apa jadi selepas itu? Nabi pun jalan, Nabi duduk, Nabi panggil Yahudi. Datang sekelompok Yahudi. Nabi kata, kamu semua tahu aku adalah Rasulullah. Sekarang kamu terima Islam. Yahudi kata, tak, kami tak mahu terima. Nabi tanya kepada mereka, fa ayyu rajulin minkum Abdullah bin Salam. Nabi kata, okay, tak mahu terima, tak apa. Siapa di antara kamu ni Abdullah bin Salam? Yahudi kata, hadha sayyiduna wa ibnu sayyidina, hadha a'lamuna wa ibnu a'lamina. Oh, Muhammad bin Salam itu adalah tuan kami dan anak kepada tuan kami. Dia adalah orang paling cerdik di kalangan kami dan anak kepada orang paling cerdik.
Nabi kata, afara'aitum in aslama. Oh, dia paling cerdik, dia tuan kamu. Apa pandangan kamu kalau dia masuk Islam? Yahudi jawab kepada Nabi, hasya lillah ma kana an yuslim. Yahudi kata mustahil, dia tak boleh masuk Islam. Itu tak mungkin berlaku. Nabi tanya kali kedua, afara'aitum in aslama. Apa pandangan kamu kalau dia masuk Islam? Sama juga Yahudi kata, hasya lillah ma kana an yuslim. Mustahil dia masuk Islam. Demi Allah tak mungkin dia masuk Islam. Lalu Nabi kata, ini Abdullah bin Salam, dia masuk Islam. Nabi tunjukkan dia. Yahudi kata, kadzaba. Tak, dia tipu. Dia bukan tuan kami dah. Dia bukan orang paling cerdik di kalangan kami dah. Tak terima agama kami punya pasal, kau terus tertolak. Tuan-tuan, perangai Yahudi dulu bukan sekadar Yahudi, sampai sekarang orang bawa perangai macam tu. Kan, dia adalah kawan, dia adalah orang paling hebat, dia adalah cerdik. Beza pandangan sikit, berubah dia betul-betul. Ini tak boleh pakai, dia memang tak cerdik. Itulah juga perangai Yahudi pada ketika itu. Jadi Nabi SAW duduk di rumah Abu Ayyub. Nabi duduk di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Sahabat-sahabat daripada Mekah datang. Kemudian Nabi jalan dengan unta yang Abu Bakar bagi. Sebahagian dalam Fathul Bari disebutkan, sebahagian ulama kata unta yang Abu Bakar bagi kat Nabi ni namanya Qaswa'. Kalau tuan-tuan ingat cerita Qaswa' ni ketika perjanjian Hudaibiyah, kan? Nabi bawa Qaswa'. Macam mana nak ingat, tak sampai lagi. Nanti baru sampai. Jadi Nabi bawa Qaswa'. Qaswa' berhenti. Kat Hudaibiyah dia berhenti. Orang semua kata Qaswa' ni ketegak, tak mau jalan. Nabi kata tak, dia tak ketegak. Dia memang berhenti. Ketegak tau. Ketegak tu degil lah. Dia degil, dia tak nak berhenti. Nabi kata tak, dia tak degil. Memang habasahu habisul fil. Dia telah ditahan oleh Tuhan yang telah menahan tentera bergajah dahulu. Jadi Qaswa' ni dia jalan. Setelah Nabi wafat, Qaswa' hidup lagi. Qaswa' ni meninggal pada zaman Abu Bakar. Dia mati ketika zaman Abu Bakar. Unta Nabi dia pun jalan-jalan sampai ke tempat Masjidun Nabawi. Sampai di Masjidun Nabawi dia berhenti. Dia duduk. Nabi bangunkan Qaswa', Nabi sambung jalan. Dia jalan sikit, dia patah balik, dia berhenti di situ. Bila dia berhenti, Nabi SAW beritahu kepada para sahabat, ini tempat dia. Nabi tanya, tanah ni milik siapa? Milik dua anak orang yatim, Sahal dan Suhail. Jadi dua orang anak yatim. Nabi tanya kepada Sahal dan Suhail, aku nak beli tanah ni, Nabi tahu harga berapa. Mereka kata tak, kami nak bagi je kat Nabi. Nabi kata tak boleh, aku nak beli juga. Jadi mereka kumpul duit, mereka bayar kepada Sahal dan Suhail. Lalu itulah tempat yang Nabi SAW tinggal dengan sahabat. Awal-awal sampai di Madinah, ramai sahabat. Macam kita jugalah, kita sakit dan sebagainya, pergi tempat baru, cuaca tak kena, kita sakit. Bilal dan Abu Bakar radhiyallahu anhu, Aisyah radhiyallahu anha cerita, mereka dua-dua bersembang, mereka sakit dua-dua orang. Jadi mereka sakit ni, mereka mengingat-ingat kelebihan Mekah. Lalu Nabi tahu, Aisyah balik cerita kepada Rasulullah. Aisyah cerita, Bilal duduk dengan Abu Bakar. Kita tengok hubungan para sahabat. Dulu Bilal hamba, Abu Bakar merdekakan dia. Tapi setelah merdekakan dia, baik mereka dua orang sahabat. Mereka duduk, mereka cerita, mereka teringatlah, Mekah ni dulu kita tak kena sakit macam ni. Sampai Madinah kita sakit. Lalu bila Aisyah cerita, Nabi sebut, Allahumma habib ilaina al-Madinah ka hubbina Makkah au ashaddu hubban. Ya Allah, jadikanlah kami cinta kepada Madinah seperti kami cinta kepada Mekah, ataupun cinta kami kepada Madinah lebih daripada Mekah. Jadi itu sedikit sebanyak berkaitan dengan hijrah Nabi SAW sehingga Nabi tiba di Mekah, dan Nabi tiba di Madinah. Baik, selepas itu di Madinah, ketika Nabi sampai, ada 3 kaum pada ketika itu. Satu orang Islam, iaitu para sahabat Muhajirin yang datang dan juga Ansar yang tinggal di Madinah. Yang kedua musyrikin. Musyrikin yang tak nak masuk Islam. Musyrikin pun terbahagi dua. Satu musyrikin yang cerdik sikit, yang cerdik ni menentang Nabi. Tak nak masuk Islam, mereka tentang. Mereka lawan. Tak lawan terbuka pun, mereka lawan secara sembunyi. Nanti kita akan cerita macam mana mereka lawan. Yang kedua, musyrikin yang tak cerdik, orang-orang pendalaman. Mereka ni tak nak terima Islam, tapi bukan kerana tak suka Islam. Mereka saja tak nak ubah agama ni. Mungkin zaman sekarang ni macam orang asli lah. Dia tak terima agama, dia tak tentang, cuma dia tak mau terima agama. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kelompok Yahudi. Di Madinah, bila Nabi sampai, beza dengan Mekah. Di Mekah dahulu, semua orang
dalam kelompok itu beriman sahaja. Tak ada munafik. Sebab munafik tak ada guna masuk Islam di Mekah. Buat apa nak masuk Islam sembunyi-sembunyi? Tak masuk Islam lagi untung. Jadi tak ada munafik. Jiwa mereka satu, tapi mereka tidak ada keupayaan untuk berdakwah secara terbuka. Sebab itu ayat-ayat Al-Quran tentang yang turun di Mekah semua tentang ibadat sendiri. Hanya ada solat pada ketika itu, zikir-zikir pada ketika itu. Nabi cerita tentang syurga dan neraka. Semua orang duduk dalam rumah, tutup pintu, solat masing-masing. Tapi di Madinah, keadaan dia lain. Nabi boleh berdakwah secara terbuka. Nabi memerintah. Mereka ada negara sendiri. Mereka kena uruskan ekonomi mereka. Mereka kena uruskan hubungan mereka dengan pihak luar. Mereka kena perang dan banyak benda-benda yang lain. Mereka kena susun kehidupan manusia. Jadi di Madinah, keadaannya susah. Dan di kalangan muslimin ada dua kelompok. Satu Al-Ansar, yang mana Ansar ni tuan punya tanah. Ada tanah, ada harta, ada perniagaan, ada semua. Satu lagi Muhajirin, orang yang datang tak ada apa-apa. Mereka datang tinggalkan harta dan juga keluarga mereka untuk duduk di Madinah. Dan di Madinah juga ada Yahudi. Yahudi di Madinah, kita dah cerita dulu kan, mula-mula Yahudi ni mereka ketua. Tetapi apa yang jadi, mereka perkena orang. Jadi raja Yahudi dia buat syarat, siapa nak kahwin malam pertama sebelum bersama dengan isteri, dia pergi test dulu. Jadi semua isteri kena hantar dekat dia. Sampai orang di Madinah tak boleh terima, orang mereka bunuh dia dan keluar. Akhirnya dengan bantuan daripada orang Syam, mereka lawan dan jatuhkan raja tu. Yahudi jatuh. Tapi Yahudi punya perangai dari dulu sampai sekarang, dia jatuh, dia tak jatuh betul. Akar dia tu dia duduk di mana-mana. Di Madinah, Yahudi kuasai banyak benda, mereka tinggalkan pemerintahan. Sekarang mereka tak ada pemerintahan, tetapi mereka kuasai. Apa mereka kuasai? Satu, jual beli. Suk ataupun pasar, Yahudi kepala. Mereka pandai jual beli. Yahudi bagi pinjam duit kepada pembesar-pembesar Arab, ambil riba. Ikut agama Yahudi, makan harta Yahudi dengan zalim tak boleh. Tapi makan harta orang lain dengan zalim boleh. Itu beza dia dengan Islam. Islam tak boleh zalim semua orang, tapi Yahudi dia zalimi orang lain tak apa, itu boleh terima. Sebab itu Yahudi dia tak dakwah orang ikut agama dia. Kalau ramai ikut agama dia, rugilah dia. Semua dapat hak yang sama. Jadi dia tak dakwah, tapi dia kenakan orang. Dia bagi sumbangan kepada orang. Bila nampak sikit Aus dengan Khazraj dia tak baik, dia cucuk belah sini, dia cucuk belah sini, bagi mereka bergaduh. Di kalangan Yahudi, Banu Qainuqa, dia halif kepada Khazraj. Mereka duduk dengan Khazraj, dia penasihat Khazraj, ada jaminan keselamatan. Banu Nadir dengan Quraidah, mereka ni halif ataupun teman kepada Aus. Tapi di sebalik tu, Yahudi kawan baik. Sama ada yang jadi wakil kepada Khazraj ataupun yang jadi wakil kepada Aus. Aus dengan Khazraj bergaduh, mereka sama mereka baik. Mereka plan macam-macam. Nampak sikit macam Aus dengan Khazraj nak baik, timbulkan satu isu. Bergaduh sebab isu ni. Sebab datuk mereka dahulu bergaduh, dah lupa lah cerita lama dah. Yahudi keluarkan cerita ni, bergaduh sesama sendiri. Saya nak cerita pasal Yahudi ni sebab kena-mengena dengan hidup kita. Sekarang kalau kita lihat situasi kita, ada orang kerja dia punya perangai macam spark plug. Dia nampak orang nak baik sikit, dia cetuskan pergi orang gaduh. Orang lain, mereka dipergunakan. Jadi antara Aus dengan Khazraj ada permusuhan lama, ada dendam yang memang tak selesai. Khazraj kata Aus jahat, bunuh pemimpin dia. Aus juga kata sama, Khazraj bunuh. Dendam tu duk simpan. Bergaduh. Dah penat bergaduh dah, berhentilah Sat. Tapi dendam tu ada. Apa Yahudi buat? Bila nampak orang berhenti bergaduh, Yahudi pergi cucuk. Pergi kepada Aus, cerita. Ingat dulu dia bunuh Datuk Hang. Oh, aku ingat. Dia pun gaduh balik. Gaduh. Itu tugas mereka. Ini perangai Yahudi. Sebab apa? Bila mereka gaduh, mereka pergi ke pasar. Mereka beli senjata. Mereka minta pinjam duit dengan Yahudi. Yahudi jadi ceti sekarang. Bagi duit ambil riba, bagi duit ambil riba. Jadi perangai Yahudi pada ketika itu sama juga seperti perangai sebahagian daripada orang. Dia ambil kesempatan di atas kesulitan yang dialami oleh orang-orang yang lain. Kau apa? Sikit. Di Madinah pada ketika itu, di luar Madinah,
Itu bagi orang yang duduk di Madinah. Di luar Madinah pula, Quraisy mereka cuba plan untuk kenalkan orang Madinah. Jadi bila orang datang musim haji, mereka ceritalah di Madinah ni ada kelompok yang telah masuk agama baru. Mereka terima orang buangan kami buat agama baru. Jadi orang di luar mula pulaukan orang yang duduk di Madinah. Perniagaan mereka kurang dan sebagainya. Itu yang berlaku. Nabi SAW di Madinah, apa Nabi buat? Sama balik cerita tadi. Bila Nabi sampai di Masjidil Nabawi, Qaswa duduk, Nabi bayar kepada Sahal dan Suhail. Nabi perintahkan untuk bina masjid. Dan Nabi SAW juga bina masjid. Nabi bawa susu, Nabi bawa tanah dan sebagainya, batu dan sebagainya. Susu ni bukan untuk minum lah. Susu campur jadi tanah. Tanah tu jadi kuat. Dia macam simen lah, sebab tu bawa susu penting juga. Jadi Nabi sendiri bawa bersama dengan para sahabat. Lalu ketika itu semua orang bekerja lah, ramai-ramai bekerja nak siap. Di situ ada kubur. Di situ ada kebun tamar. Apa mereka buat? Mereka tebang kebun tamar. Kubur musyrik, mereka angkat kubur tu, keluarkan tulang-tulang, ganti di tempat lain. Nabi pun bekerja. Ketika itu dalam riwayat disebutkan, Nabi sebut la 'isha illa 'ishal akhirah faghfir lil ansari wal muhajirah. Nabi sebut tidak ada kehidupan melainkan kehidupan akhirat. Allah ampunkan ansar dan juga muhajirin. Jadi Nabi bina masjid. Duduk dengan para sahabat, muhajirin dan ansar kerjasama bina masjid. Dinding masjid ni dibuat daripada batu. Dinding hujung dia punya hat, dia punya tapak. Dinding dia dibuat daripada tanah yang dicampur dengan susu. Jadi dia jadi macam tanah liat yang kuat. Bumbung dia dibuat daripada pelepah tamar. Ada 3 pintu masuk ke masjid. Dalam riwayat disebutkan masjid itu panjang dia 100. Ni pun mana? Okay, 100 hasta, lebar dia 100 hasta. Ada 3 pintu masuk. Dan di atas tanah masjid itu ada batu-batu kecil dan juga pasir. Masjid Nabi tak ada kapet. Zaman tu ada kapet dah. Kapet, orang ambil daripada kulit harimau dan sebagainya kan. Adalah kapet. Tapi masjid Nabi ni pasir. Sebab tu kadang-kadang bila musim hujan, Nabi tunduk, Nabi sujud, lekat, selut di dahi Nabi SAW. Malam, kalau kita baca hadis berkaitan dengan malam Lailatul Qadar, kan disebutkan Nabi sujud di atas ma'in wa tin, di atas tanah dan juga air. Nabi bangun esok, Nabi keluar daripada masjid, sahabat tengok muka Nabi penuh dengan, dahi Nabi penuh dengan selut. Sebab masjid Nabi itulah keadaan ya. Pelepah tamar, tiang dia dibuat daripada batang tamar, dinding dia dibuat daripada tanah, dan tapaknya dibuat daripada pasir. Dan di keliling masjid itu Nabi buat rumah untuk setiap seorang daripada isteri Nabi SAW. Apa benda yang diwajibkan awal-awal bila Nabi sampai di Madinah? Allah wajibkan azan. Nabi tanya para sahabat, macam mana kita nak buat? Nak panggil orang solat di masjid dah ada, sekarang nak panggil orang lagu mana? Ada sahabat bagi cadangan, boleh kita angkat bendera. Dalam hadis riwayat Abu Daud diceritakan, masuk waktu solat je kita angkat bendera. Jadi orang tahu sekarang masuk waktu solat. Nabi kata tak berapa sesuai. Memang tak sesuai pun. Bendera tu orang tengok je, kalau orang tak tengok orang tak nampak pun. Kemudian ada bagi cadangan, boleh tak kita tiup buk seruling panjang. Dia cakap Pak Piramli dulu kan, kalau Sultan nak buat pengumuman dia tiup seruling tu, dia pun tiup-tiup. Sahabat tanya, kita buat begini boleh tak? Masuk waktu solat je kita tiup. Nabi kata ini menyerupai Yahudi. Tiup tu bagus lah, orang tahu lah waktu solat. Tapi macam Yahudi buat, Nabi tak nak. Ada pula sahabat bagi cadangan, boleh tak kita jangan tiup, kalau tak mau tiup kita ketuk nakus. Nakus ni macam gendang besar ni, ketuk gendang. Masuk waktu solat ketuk gendang. Itu pun bagus juga, bunyi orang tahu. Tapi Nabi kata ini menyerupai Nasrani. Tiup ikut Yahudi, Nabi tak nak. Ketuk ikut Nasrani, Nabi tak nak. Lalu datanglah Abdullah ibn Zaid ibn Abdi Rabbih. Abdullah bin Zaid ibn Abdi Rabbih, dia kata, wahai Rasulullah, aku mimpi semalam. Malam kita duduk bincang tentang nak panggil orang solat, aku mimpi azan. Nabi kita baca, dia pun bacalah. Dalam mimpi aku, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Apa habis azan? Nabi kita ini bagus. Nabi katakan Abdullah bin Zaid, dia beritahu Bilal, ini cara azan, ajar Bilal. Jadi setiap kali masuk waktu solat, Bilal azan. Umar datang kepada Nabi SAW.
Umar kata, wahai Rasulullah, aku dah mimpi yang sama ada 20 hari dah. Nabi tanya Umar, kenapa tak beritahu? Dia beritahu aku segan lah, sebab Abdullah bin Zaid dia seronok. Dia seronok cerita, excited. Dia kata, fastahya itu minhu. Umar kata, aku malu lah, tak apalah, biarlah dia dapat kredit. Dia cerita, orang anggap cerita dia. Nabi tak apalah. Jadi, daripada mimpi Abdullah bin Zaid dan juga mimpi Umar itu, mereka pun mulalah azan. Bila bunyi azan, sahabat-sahabat datang solat jemaah pada ketika itu. Apa lagi Nabi buat? Nabi damaikan di antara orang Islam, ataupun Nabi persaudarakan di antara orang Islam. Nabi duduk, itu berlaku di rumah Anas bin Malik. Nabi duduk di rumah Anas bin Malik. Nabi panggil 90 rajulan, 90 orang. 45 muhajirin, 45 ansar. Nabi panggil 90 orang. Lalu Nabi persaudarakan antara mereka. Persaudaraan ni persaudaraan betul. Maksudnya, dia ni jadi saudara kamu betul. Kalau kamu mati, dia mewarisi harta kamu. Manfaatnya apa? Untuk memecahkan asabiyah. Yang mengikat orang bangsa dahulunya adalah bangsa. Yang mengikat orang adalah bangsa. Mereka perang kerana bangsa. Di Madinah pun serupa. Madinah, Aus dengan Khazraj. Di Mekah pun serupa. Kerana bangsa. Kerana kabilah. Tetapi apabila Nabi satukan orang, Nabi satukan dengan cara tak ikut bangsa. Ini kawan ni, kawan ni, satukan dua orang. Jadi saudara. Kawan ni dengan saudara ni, satukan dua orang. Dia memecah tembok asabiyah. Dia jadikan yang bangsa ni tak ada tempat langsung. Aku boleh bersatu dengan dia, dengan seorang ni. Kami berbeza bangsa, kami berbeza tempat. Dia saudara aku sekarang. Maksudnya nak tunjukkan yang persatuan itu tak ada lain melainkan atas nama agama. Jadi Nabi mulakan daripada asas menyatukan antara beberapa orang sahabat. Nabi satukan antara mereka. Jadi tak ada lah sebab untuk mereka bergaduh. Tak ada tujuan nak bergaduh. Dia ni bersatu dengan orang yang baru dia kenal. Kawan ni pula dia bersaudara dengan orang yang baru dia kenal. Sesama mereka. Jadi hubungan tu jadi kuat. Tak ada sebab untuk mereka bergaduh. Dan antara yang Nabi SAW satukan juga, cerita sikit tentang hukum mewarisi harta ni. Hukum ni berubah selepas daripada perang Badar. Allah sebut, Allah turunkan ayat wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din. Orang-orang yang ada kaitan keluarga, sebahagian mereka lebih aula daripada yang lain. Jadi hukum ni dibatalkan. Tapi hukum lain kekallah bersaudara. Cuma tidak mewarisi. Jadi bila Nabi satukan mereka, antara yang Nabi satukan adalah Sa'ad bin Mu'adh dengan Abdul Rahman ibn Auf. Nabi satukan pun, ni kalau pemimpin nak satukan orang, dia kena cerdik. Dia jangan satukan seorang cerdik, seorang tak cerdik, seorang pandai, seorang bodoh. Jadi tak boleh bersatu lah. Orang pandai dia bercakap bahasa orang pandai, orang bodoh bercakap bahasa orang bodoh. Tak kena. Dia kena dua orang ni sama. Jadi Sa'ad bin Mu'adh, orang kaya di Madinah. Abdul Rahman bin Auf, orang kaya di Mekah. Dia tengok hang ni kaya, umpamai dua orang jadi saudara. Bersatulah mereka dua orang. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari disebutkan, bila Nabi satukan mereka, baru kenal ni. Hang nama apa? Aku nama Abdul Rahman, hang nama apa? Nama Sa'ad. Baru kenal dua orang. Baru je. Sa'ad bin Mu'adh kata kepada Abdul Rahman, "Inni aktsarul ansari malan, fa aqsim mali nisfain." Sa'ad kata, di kalangan Ansar, aku orang paling kaya. Sekarang kau dah jadi saudara aku bahagikan harta menjadi dua. Ini satu lagi nikmat, subhanallah. Persaudaraan kerana agama ni, mereka tak pernah kenal. Yang mengikat mereka adalah syahadah. Dan juga kepimpinan Nabi SAW. Kepimpinan Nabi tak dibantah. Ini beza yang Abu Bakar tak ada. Kalau kita tak ambil aku, panjang cerita dia. Selepas zaman kewafatan Nabi, ini benda yang Abu Bakar hilang. Zaman Abu Bakar tidak ada ketaatan mutlak. Jadi orang boleh persoal. Abu Bakar kata bayar zakat. Orang kata, dulu Nabi kami bayar kat Nabi. Engkau siapa? Ada sebahagian tak nak bayar. Abu Bakar minta, mereka tak nak buat. Abu Bakar arahkan, mereka fikir. Abu Bakar suruh buat. Tak mau kot. Lain kot. Dia ada benda-benda begitu. Tapi di zaman Nabi, wala mutlak kepada Nabi. Orang tak bantah. Nabi cakap itu dikira agama. Nabi satukan mereka, tak ada bantah, kami bersatu. Jadi Sa'ad bin Mu'adh kata, "Inni aktsaru ansari malan." Di kalangan Ansar aku paling kaya. Kau ambil setengah harta aku. Kemudian Sa'ad kata,
wali imra'atan fanzur a'jabahuma ilaik fasammiha li utalliquha fa idza qadat 'iddatuha fatazawwajha. Sa'ad kata, aku ada 2 bini. Kau tengok bini ku 2 ni, mana yang kau rasa lagi kau suka? Kalau kau suka, aku ceraikan dia. Apabila tamat iddah dia, engkau boleh kahwin dengan dia. Tuan-tuan, cerita pasal isteri ni, di kalangan Arab dahulu, dia lebih kepada masyarakat yang lelaki kuasai masyarakat tu. Jadi perempuan kedudukan dia tak tinggi, tak besar. Di Madinah lain sikit, tapi di Mekah ni kuasa lelaki. Sebab tu kalau kita baca cerita dalam hadis Muslim, bila Nabi Aisyah dengan Hafsah, mereka minta barang yang Nabi tak ada, Nabi merajuk, Nabi tak cakap dengan mereka. Lama 2 bulan Nabi keluar, Nabi tinggalkan semua isteri Nabi. Umar radhiyallahu anhu, ketika orang cerita pada dia, Umar antara benda yang Umar cakap, Umar kata, ni benda tak baik. Satu, kita main Madinah, isteri kita terkesan dengan perangai orang Madinah. Sebab di Mekah, isteri tak boleh kata apa. Suami kata A lah, suami kata B lah. Tapi di Madinah, budaya dia lain. Jadi bila bini Umar, dia bantah dia sikit, Umar marah. Umar kata, ni kamu belajar di Madinah ni. Duduk di Mekah tak ada begini. Di Mekah kita cakap, isteri ikut. Jadi beza budaya lah. Balik kepada cerita. Sa'ad bin Mu'adh kata, aku ada 2 bini, hang ambil 1. Aku ada banyak harta, kita bahagi 2. Lalu kata Abdurrahman bin Auf pada Sa'ad bin Mu'adh, barakallahu laka fi ahlika wa malik. Allah berkati harta dan juga keluarga engkau. Wa aina suqukum. Abdurrahman kata, pasar kamu mana? Aku tak nak bini engkau, aku tak nak harta engkau. Tunjuk kat aku pasar kat mana. Sa'ad bin Mu'adh kata, kalau kau nak tahu pasar, dia bawa pergi pasar. Pasar tu ketika tu Yahudi yang kuasai pasar, Bani Qainuqa. Sa'ad masuk, dia masuk pasar, dia tengok dia, perniagaan dia begini, cara orang ambil harta begini, cara bayaran begini. Abdurrahman bin Auf, dia tengok, dia perhati betul-betul dengan pengalaman berniaga dia. Dia ada sikit keju dengan apa ni, akid keju dengan salmon. Keju dengan keju jugalah. Susah. Saya boleh nampak bentuk dia, tapi nak translate tak reti. Susu yang jadi keras macam tu lah. Keju lah nama dia. Jadi ada sedikit keju, butter, pelantau, macam tu lah. Banyak perkataan. Jadi dia pergi jual. Dia jual, dia ambil untung. Dia pergi jual, dia ambil untung. Dia pergi jual, dia ambil untung. Setiap hari dia jual sikit, dia ambil untung. Jual sampai dia untung. Abdurrahman bin Auf satu hari ada kesan kuning pada baju dia. Dia pergi kepada Nabi SAW. Bila sampai kat Nabi, Nabi tanya dia, Mahyam ya Abdurrahman. Mahyam maksudnya apa? Apa siapa ada benda kuning ni? Dia pun kata kat Nabi, aku kahwin dah. Nabi tanya, kahwin kau bagi apa sebagai mahar? Dia sebut nawah minad dhahab. Sedikit dari nawah ni timbangan yang dipakai di Mekah dan Madinah, itu sedikit daripada emas. Jadi sekejap je, daripada keju ni, dia berniaga sampai untung dia ada emas. Thanks. Dan Ansar pada ketika itu, mereka duduk di Madinah dalam keadaan mereka bersedia untuk tolong Muhajirin. Mereka tawarkan kepada Nabi untuk bagi harta, bahagi 2 dan sebagainya. Nabi tak terima. Mereka duduk, harta kamu duduk. Mereka tawar pokok kurma mereka. Nabi kata tak, nakhir kamu simpan, tapi hasilnya kita kongsi. Muhajirin dengan Ansar, tapi pokok itu kamu simpan kepada kamu. Nabi pun buat perjanjian di antara orang Islam sama mereka dan juga Yahudi dalam satu negara. Ini masa untuk buat perlembagaan. Jadi ketika itu buatlah, orang Islam sama Islam dikira satu. Mereka mesti kerjasama sama sendiri. Orang Yahudi yang duduk di Madinah, mereka ada hak nak buat perjanjian dengan siapa pun, hidup cara mereka sendiri. Kalau Madinah kena serang, mereka kena pertahankan Madinah. Tapi mereka tak boleh bekerjasama dengan musuh-musuh orang Islam. Mereka tak boleh bekerjasama dengan Quraisy yang duduk di Mekah. Dan sesama orang Islam, Nabi ajar mereka tentang akhlak. Nabi ajar mereka kasih sayang. Ketika itulah kalau kita tengok, banyak hadis berkaitan dengan hubungan sesama Islam. Al-Muslim al-Salim al-Muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang Islam adalah orang lain selamat daripada kejahatan lidah dia. Bila orang tanya Nabi, ayyu Islam khair? Apa Islam paling baik? Nabi kata, tut'imut ta'am wa tuqris salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Nabi kita bagi makan kepada orang dan
sampaikan salam kepada orang yang kamu kenal dan kamu tak kenal. Dalam hadis lain Nabi sebut, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Rahmatilah orang yang ada di bumi, nescaya Tuhan di langit akan merahmati kamu. Jadi hadis-hadis begini banyak. Sehingga para sahabat pada ketika itu, mereka buat banyak kerja kebajikan. Mereka tolong sesama mereka, mereka bina masyarakat, dan mereka lihat juga sifat Nabi SAW. Nabi contoh teladan Nabi. Jadi Islam semakin hari jadi semakin kuat. Nabi buat perjanjian dengan Yahudi. Yahudi jahat. Bagaimana kita cerita, plan mereka jahat nak bagi orang bergaduh. Tetapi nampak bila Nabi sampai, walaupun Yahudi ni dia duduk di mana-mana, dia kuasai pasar dan sebagainya, tapi dia tak boleh nak bagi orang Islam bergaduh dah. Mereka dah bersatu, mereka dah berdamai, mereka dah bersaudara, mereka kerjasama. Mereka tahu yang sayang saudara mereka tu sebahagian daripada agama. Jadi Yahudi rugi pada ketika itu. Semua syariat yang datang lepas tu merugikan Yahudi. Allah haramkan riba. Jadi dan sebagainya, Yahudi mengalami kerugian yang besar. Tapi mereka tak boleh lawan. Yahudi tak seramai Arab, mereka sikit, tak boleh lawan. Cuma yang ada dalam jiwa mereka adalah dendam mereka kepada Nabi SAW. Quraisy Mekah. Nabi duduk di Madinah, Nabi bina masjid, Nabi solat jemaah, masyarakat dah cantik dah. Ada negara boleh azan orang dengar. Tuan-tuan, ini nikmat besar. Tuan boleh bincang dengan Haji Syam, cerita ke saya dulu kan. Ada tempat yang nak dengar azan pun tak boleh. Jadi duduk di Madinah, sahabat dengar azan, suasana Islam tu. Di Mekah, orang Mekah pada ketika itu mereka marah. Jadi mereka buat perjanjian, mereka hantar surat kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul adalah ketua kepada orang Ansar. Dulunya dia ketua. Orang hampir-hampir lantik dia jadi raja di Madinah. Hampir-hampir nak tukar sistem daripada kabilah kepada raja. Hampir-hampir lantik. Sampai Nabi datang. Bila Nabi datang, dia kehilangan kuasa. Jadi dia dendam dengan Nabi juga. Quraisy hantar surat kepada dia. Quraisy beritahu kepada dia, ada orang yang lari daripada tempat kami, pergi ke tempat kamu, kamu selamatkan dia. Lebih baik kamu pulangkan balik. Kalau tidak, kami akan perangi kamu. Jadi Abdullah bin Ubay siapkan tentera dia pergi ke Nabi SAW, nak serang Nabi. Nabi kata, kau tengok, bersama dengan kau, kaum kau. Bersama dengan aku pun, kaum kau juga. Kalau kau berlawan dengan aku, berperanglah. Orang akan bunuh anak dia dan kerabat dia sendiri. Kalau kau tak perang dengan aku, kita selesai masalah. Quraisy nanti belakang kita kira. Abdullah bin Ubay dia pun fikir-fikir, kalau perang mungkin lagi orang tak bersama dengan dia. Sebab orang yang hasad, dia jahat, niat dia tak baik, tapi dia kena pertahankan nilai hormat dia tu. Sebab kalau dia melampau sangat, orang akan hilang hormat dia. Sebab tu orang kata nak jadi jahat pun kena cerdik, jangan jahat melampau-lampau. Kalau jahat sangat, orang hilang hormat terus. Dia jahat, nak jadi jahat, simpan dalam jiwa jahat tu. Kesan jahat tu buat keluar sikit-sikit je. Jangan melampau, hormat orang tak hilang. Jadi Abdullah bin Ubay, dia pun cerdik juga sikit, dia buat begitu. Dia pun tak melampau. Okeylah, kalau begitu kita tak jadi perang. Sa'ad bin Mu'adh, yang Nabi damaikan dia dengan Abdul Rahman bin Auf, dia pergi ke Mekah. Tuan-tuan, orang Ansar ni, walaupun mereka tak sehebat Mekah, tapi mereka ada kemuliaan. Mulianya mereka apa? Mereka duduk tengah-tengah Syam dengan Yaman. Orang Yaman nak pergi Syam, orang Syam nak pergi Yaman, mesti lalu Madinah. Jadi mereka tak ada masalah. Kamu kacau kami, saudara kamu tak berjalan. Itu yang berlaku kepada Sa'ad bin Mu'adh. Dia pergi ke Mekah, jumpa dengan Umayyah bin Khalaf. Dia Islam. Sa'ad bin Mu'adh kata, bila time Kaabah kosong kau nak pergi tawaf? Umayyah kata, okey, kau datang, waktu pagi ni kosong, kau boleh pergi tawaf. Umayyah bawa dia, Sa'ad bin Mu'adh pun datang tawaf. Ketika tawaf, mereka jumpa dengan Abu Jahal. Abu Jahal tanya, ni siapa? Umayyah bin Khalaf kata, ini sahabat aku datang dari Madinah, Sa'ad bin Mu'adh. Abu Jahal kata, ala araka tatufa bi Makkah aminan wa qad awaitum sabah wa za'amtum annakum tansurunahu. Abu Jahal kata, engkau rasa engkau boleh ke tawaf dengan aman sedangkan engkau telah menolong orang yang kami perangi? Engkau menyelamatkan orang yang kami perangi. Wa tu'inunahum. Ama wallahi laula annaka ma'a Abi Safwan ma raja'ta ila ahlika saliman. Abu Jahal kata, demi Allah,
Kalau tidak kerana Umayyah bin Khalaf bagi jaminan kepada engkau, engkau tak duduk dengan dia, nescaya engkau takkan balik ke kampung kau dalam keadaan selamat. Baik, sebab dia je. Kalau tidak aku bunuh kau, kau tak balik dalam keadaan selamat. Sa'ad bin Mu'az jawab pada Abu Jahal, wallahi la in mana'tani hadha la amna'uka ma huwa ashaddu 'alaika tariquka ila Syam. Sa'ad bin Mu'az dia dengar relax je. Dia kata kepada Abu Jahal, demi Allah, kalau kau tahan aku daripada tawaf, ini tawaf Mekah je, tawaf. Kalau kau tahan aku akan tahan engkau daripada benda yang lebih besar daripada ni. Di Madinah ada sanak saudara aku, ada kerabat aku. Engkau tahan aku daripada tawaf, kami tahan kau daripada berniaga pergi Syam. Engkau pilih kau nak yang mana satu. Engkau lepaskan aku tawaf, Mekah pergi Syam, kami biarkan kau. Engkau tahan aku sampai di Madinah, kamu kena patah balik. Abu Jahal pun tak apa kalau minum kau tawaf. Dia pun tawaf. Abu Jahal tak tahu apa dia. Jadi selamatlah dia pun tawaf. Tuan-tuan, saya ingat kita berhenti takat ni dulu lah. Kita cerita marhalah Mekah ni dia agak bosan sikit lah kan. Cerita dakwah, tekanan. Sebenarnya Nabi dalam hidup Nabi ada beberapa keadaan, marhalah. Satu, kita cerita dakwah secara tertutup dahulu kan. Yang kedua, dakwah secara terbuka. Yang ketiga, Nabi membina negara. Ni kita tengah cerita Nabi hijrah, Nabi bina negara. Saya ingat kelas selepas ni dia akan lebih menarik sebab dia melibatkan maghazi, peperangan Nabi SAW. Lepas ni kalau kita selepas daripada Nabi sampai di Madinah ni, lepas itu semua berkaitan dengan perang. Dan sebelum masuk perang, bila Nabi mula-mula sampai ke Madinah, sikit ya sebelum kita sambung tentang perang. Mungkin minggu depan kita sambung tentang perang. Bukan minggu depan, lepas raya lah kot. Bila Nabi sampai ke Madinah, walaupun Nabi dah bina negara, tapi keadaannya masih belum aman. Sebab Quraisy ni dia jahat, Quraisy Mekah. Dia hantar orang, dia hantar spy, sehingga mereka buat perancangan untuk bunuh Nabi dan sebagainya. Jadi belum aman. Nabi tak tidur malam, para sahabat tak tidur malam. Mereka fikir mungkin Quraisy datang serang kita. Sehinggalah dalam riwayat Al-Bukhari, kalau tak silap saya, dalam riwayat Muslim disebutkan, Nabi duduk satu malam, Nabi duduk termenung, Nabi tunggu apa akan jadi. Lalu Nabi sebut kepada isteri, laita rajulan salihan min ashabi yahrisuni lailah. Nabi kata, alangkah baiknya kalau ada lelaki yang saleh daripada saudaraku jaga aku malam ni. Jadi aku boleh tidur dengan lena. Sebab Nabi tak tidur setiap malam dalam keadaan berjaga-jaga. Dia kata kalau datang orang jaga aku bagus juga. Dia duduk dengan isteri Nabi, mereka dengar bunyi pedang. Orang jalan seret pedang, sing bunyi-bunyi pelang jalan. Mereka dengar-dengar. Lalu datanglah Sa'ad bin Abi Waqqas. Nabi tengok Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi tanya, "Engkau datang kenapa?" Sa'ad bin Abi Waqqas kata, bila dia tengok Nabi, dia kata, "Waqa'a fi nafsi khauf ala Rasulillah." Sa'ad kata, aku rasa risau nak tinggal Nabi ni, jadi aku datang, aku bawa pedang. Engkau tidurlah wahai Rasulullah, aku jaga engkau. Nabi pun tidur pada malam tu, Nabi tidur lena. Sa'ad bin Waqqas jaga. Dia duduk jaga Nabi. Esok malam dia datang lagi, dia jaga. Sehinggalah Allah turunkan ayat, "Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik, wa illam taf'al fama ballaghta risalatah, wallahu ya'simuka minan nas." Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang Allah turunkan kepada kamu. Kalau kamu tak buat, artinya kamu tak buat kerja kamu. Kalau kamu tak sampaikan, artinya kamu tak sempurnakan kewajipan kamu. Di last tu Allah sebut, wallahu ya'simuka minan nas. Allah menyelamatkan kamu daripada manusia. Pendek ya, 3 perkataan. Wallah ya'simuka minan nas. Allah selamatkan kamu daripada manusia. Tapi janji Al-Quran bukan janji main-main. Walaupun ayat dia pendek, bila Allah janji itu berat. Memang betul Allah laksanakan. Turun je 3 perkataan. Kerana 3 perkataan ni, Nabi keluar, Nabi kata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, okey kamu balik. Allah selamatkan aku, Allah jaga aku. Kerana apa? Kerana wallah ya'simuka minan nas. Sebab janji Allah, jaminan. Begitu juga dalam perang Badar. Tak apalah, nanti kita cerita lain kali perang Badar. Benda yang sama juga berlaku. Jadi saya ingat kita berhenti setakat ni dulu. InsyaAllah kelas yang akan datang kita cerita tentang peperangan yang beberapa kelas jugalah, 3 ataupun 4 sesi akan datang. Kita cerita tentang perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq dan sebagainya. Sehinggalah perang Tabuk. InsyaAllah mudah-mudahan Allah permudahkan urusan kita. Allah beri kita kesempatan untuk teruskan. Kalau ada soalan, kita buka soalan sikit sebelum berhenti.
memudahkan orang awam. Ya, kalau sebahagian atau keseluruhan hadis daripada Ibn Ishaq, betul tak? Hadis-hadis daripada Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq sendiri ulama berbeza pandangan tentang dia. Bukan perbezaan pandangan yang kecil, perbezaan pandangan yang besar. Imam Malik kalau tak silap saya menyebutkan dia ni seorang penyebar hadis palsu. Tapi Imam Syafi'i memuji dia dengan pujian yang tinggi. Imam Syafi'i kata kita ni semua adalah diumpamakan seperti anak dan cucu kepada Ibnu Ishaq dalam bab maghazi, dalam bab perang. Maksudnya kalau tak ada Ibnu Ishaq, hilanglah cerita ni semua. Majoriti ulama mereka mengambil pandangan pertengahan. Ibnu Ishaq ni dia baik, dia betul, tetapi dia banyak buat salah. Dia ni betul, tetapi khabar dia bila dia berseorangan kena diperiksa. Jadi begitulah. Imam Muslim meriwayatkan daripada dia, dan ramai ulama lain meriwayatkan daripada Ibnu Ishaq. Saya ingat untuk menolak Ibnu Ishaq terus itu bukan satu pilihan yang baik, sebab kita akan kehilangan banyak kisah-kisah, cerita-cerita perang Nabi yang datang daripada jalan dia. Cuma yang terbaik mungkin apabila kisah-kisah yang dibawakan oleh Ibnu Ishaq yang nampak dekat dengan pengaruh Syiah dan sebagainya, mungkin kita tolak kisah-kisah tu kalau dia berseorangan. Kalau ada rawi lain sama dengan dia, tak ada masalah. Mungkin ada syahid dan sebagainya. Kalau dia berseorangan, itu boleh ditolak. Kalau kisah-kisah dia yang lain, boleh dibaca seperti biasa. Tuan-tuan, sirah ni tak sama dengan akidah ataupun fiqh. Akidah ataupun hukum fiqh, hadis kena sahih. Sebab salah hadis, dia menjejaskan hukum. Jadi ulama berhati-hati betul dalam bab fiqh. Sebagai contoh, kena berhati-hati sebab daripada hadis tu keluar hukum. Tapi dalam sirah, kita bukan nak hukum, kita nak tahu cerita. Dan penyebar hadis palsu dalam sirah pun tak banyak. Orang buat hadis palsu dalam akidah banyak sebab nak tanam dia punya idea yang salah. Dalam fiqh juga banyak sebab dia nak kuatkan mazhab dia. Tak ada hadis dia buat hadis palsu. Dalam sirah tak ada keperluan untuk orang buat hadis palsu pun. Sebab sirah sekadar cerita. Satu, tak ada keperluan, tak ramai orang buat hadis palsu dalam sirah. Dan yang kedua, daripada sirah kita tak ambil hukum hakam. Sebab itu para ulama bila meriwayatkan sirah, mereka lebih ringan. Kalau riwayat tu ada kelemahan, riwayat tu terputus sanad dia dan sebagainya, mereka sekadar riwayatkan dalam kitab. Kita pun saya ingat begitulah. Kita baca riwayat yang kuat, riwayat yang tak kuat dalam sirah. Tapi bila bab nak keluarkan hukum hakam fiqh, kita kena kembali kepada kaedah hadis. Kena cek balik hadis tu sahih ke tak sahih. Ada kelemahan, hadis tu ditolak. Kalau hadis tu syaz dan sebagainya, ditolak. Tapi dalam sirah, kita boleh bacakan kesemuanya. Kita ambil manfaat daripada sirah. Melainkan kalau cerita tu palsu dan cerita tu bercanggah dengan khabar yang sahih, itu ditolak lah. Jadi saya ingat sikit banyak itu berkaitan dengan Ibnu Ishaq. Orang awam, saya ingat orang awam tak kenal Ibnu Ishaq ni siapa. Dia mana tahu, cuma di kalangan ahli ilmu ada sedikit perbincangan tentang Ibnu Ishaq. Wallahu a'lam. Ustaz, Surakah bin Malik ada riwayat yang kata dia Rasulullah beritahu kat dia awal-awal yang dia akan terima gelang dari Kisra. Dan itulah bila zaman Umar. Itu betul riwayat tu? Saya tak pasti. Kita minggu depan saya baca dulu, nanti minggu depan kita bincang balik. Siapa? Ka'ab bin Malik. Surakah bin Malik yang Surakah bin Malik. Yang kejar Nabi. Nanti saya cek balik. Nanti kita bincang balik kelas akan datang insya-Allah. Surakah bin Malik. Nanti ingatkan saya kelas akan datang. Saya baca balik, tengok balik tentang sirah Surakah ni, nanti kita cerita balik insya-Allah. Nak tanya yang pasal peranan syaitan masa perbincangan di Darun Nadwa, itu betul? Itu diriwayatkan dalam kitab-kitab sirah. Bahkan kitab-kitab utama juga riwayatkan. Bila bincang dalam Darun Nadwa, syaitan menyamar jadi orang tua. Dia menyamar, dia nak masuk. Orang tanya, kau ni siapa? Tak kenal pun. Syaitan tu cuma kata, aku orang tua, aku datang, mungkin aku boleh bagi nasihat kepada kamu, kamu terima nasihat aku. Jadi dia pun datang, dia ikut perbincangan tu, dia dengar lah. Dan dia pun sama tumbas juga lah, bagi nasihat, bagi cadangan dia dan sebagainya.
Saya tak pasti sahih atau tak kisah ni, tapi dia satu kisah yang masyhur. Kisah yang disebut dalam banyak kitab-kitab sirah yang utama. Jadi begitu juga sebagaimana kita sebut tadi dalam bab sirah, kita bacakan, cuma bila nak keluarkan hukum hakam, di situ kita berhati-hati. Wallahu a'lam. Dah berhenti sekarang ini. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.